Hari ini kita nak cerita tentang seorang lelaki ni tuan-tuan, yang mana namakan satu kejahatan yang dia tak pernah buat. Minta maaf, kita bukan kata dekat dia. Ini kita boleh kata sebab dia kata, dia sebut ayat ini. Dia kata kejahatan apa yang dulu aku tak pernah buat. Kalau Saidina Umar tak sebut, kita jangan sebutlah. Pasal dia sebut, untuk pengajaran kita tumpang ayat dia. Okay? Tetapi ini sebagai motivasi. Saidina Umar ini orang yang dahulunya dia kata namakan satu kesilapan, satu kesalahan yang aku tak buat. Full list dia buat semua. And yet akhirnya dia menjadi orang yang hebat, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dan hari ini dikenang sebagai sahabat Nabi dan khalifah Islam yang hebat dan besar. Ya? Saidina Umar ni tuan-tuan, saya tak tahu nak mulakan cerita dia macam mana. Sebab Saidina Umar ni, dia zaman dia buah kebuasan dia ni, orang kata apa? Keotayan dia ni. Otainya Saidina Umar ni memang orang tak berani sentuh dia. Zaman jahiliah dia. Dan zaman Islam dia, kehebatan dia sampai Nabi kata, wahai Umar, kalau ada Nabi lain selepas aku, engkau layak wahai Umar. Dan sampai ada hadis yang lain, Nabi kata tidak ada jalan yang mana Umar dah lalu, Iblis akan lalu jalan tu. No, Iblis akan pilih jalan lain. Maka orang yang akan kita ceritakan hari ini tuan-tuan, zaman buih dia pun kemah, zaman Islam dia pun hebat. Ini contoh yang cukup baik yang kita boleh aplikasikan dalam hidup kita ni. Bukan contoh untuk kita jadi buih dulu dah. Nak bagi tahu kalau dulu ini kita buah, kita ini jauh daripada Allah, takkan kita sampai level Saidina Umar dulu kot. Tetapi macam itu pun bukan menjadi alasan dan penghalang untuk dia kembali kepada Allah. Tuan-tuan, Saidina Umar seorang lelaki yang dilahirkan dalam Bani Adi. Saidina Umar ni Bani Adi. Okay, nama dia Umar bin Al-Khattab, Al-Khattab bin Nufail, Nufail bin Abdul Uzza. Saidina Umar waktu kecil dia, ayah dia ni kaya tetapi mendidik dia dalam keadaan yang tegas. Sebab tu dia lahir dia jadi orang yang tegas. Dia kerja biasa ikut ayah dia gembala kambing, dan dia bila dia besar dia mengumpulkan kekuatan dia buka bisnes, tetapi at the same time dia juga seorang ahli gusti. Kalau saya boleh susun hierarki tuan-tuan, di Mekah ketika itu otai ni boleh kata orang muda kata orang lama ni Saidina Hamzah lah, yang orang gerun. Kemudian yang intermediate, yang level-level 35 ke atas ni Saidina Umar. Kemudian yang level-level remaja, level-level Aiman Tino apa semua ni, Khalid Al-Walid. Mana tiga nama ni yang pegang Mekah masa tu. Kira level orang lama, level orang adult, orang dewasa, dan level budak-budak muda. Tiga ni champion. Dan ketiga-tiga ni tuan-tuan Islam. Baik. Maka Saidina Umar ni dia lahir di 13 tahun selepas Nabi SAW. Maka ketika Nabi dapat menyampaikan risalah wahyu yang pertama itu, kempen yang pertama itu, Saidina Umar ketika ni umur dia disebut dalam catatan sejarah antara 27 sampai 29. Emang yang tu lah, muda. Baik. Kalau tuan-tuan ingat peristiwa bagaimana Saidina Hamzah pernah pi retuk Abu Jahal sebab Abu Jahal hina Rasulullah di Kaabah. Selepas Saidina Hamzah pi retuk ni saya tak tahu pi buat lagu mana, mungkin pi gempak ke ataupun pi tampang bala ke, pasal Abu Jahal ni kurang ajar sangat. Dia hina Nabi depan khalayak. Saidina Hamzah balik daripada outstation, orang bagi tahu dia, maka dia marah, dia pi jumpa Abu Jahal, dia bagi sedah. Maka dia masuk Islam. Kita berani hang menghina Muhammad sedangkan aku salah satu daripada umatnya. Selepas peristiwa itu, Umar sudah rasa tak puas hati. Sebab siapa berani sentuh Saidina Hamzah? Tak ada siapa berani. Pasal dia legend. Jadi yang boleh sentuh dia, champion yang peringkat adult ni lah, Saidina Umar ni. Maka orang harapkan dia untuk pergi cari Saidina Hamzah. Jadi bermulalah pengembaraan dia ni mencari Islam masa tu. Okey, baik. Saidina Umar dia digeruni orang. Zaman sebelum Islam dia ni, dosa apa yang dia tak buat ni dia yang sebut. Tetapi ada satu kisah yang kisah itu kita kena betulkan balik, iaitu kisah yang dikatakan Saidina Umar tanam anak dia tu. Itu palsu, tak berlaku.
Sebab anak Saidina Umar perempuan banyak, bahkan ada jadi isteri Nabi pun. Tapi yang lain dia sebut sendiri ada. Baik. Maka tuan-tuan, kita kena luruskanlah balik, takut fitnah kat atas dia kan. Baik. Saidina Umar tak tanam anak perempuan dia. Sebab bukti dia anak Saidina Umar yang perempuan ada, bahkan ada Hafsah yang jadi isteri Nabi pun. Baik. Bahkan Hafsah tu lahir sebelum keislaman Nabi lagi, sebelum turunnya perintah wahyu lagi. Bermaksud zaman itu zaman jahiliah. Kalau nak ikut, kalau Umar tanam, baik dia tanam Hafsah sekali. Kan? Dia tak tanam. Baik. Tuan-tuan, Saidina Umar dia ni bila berbincang tentang risalah Rasulullah, orang mula berbicara, kalau aku dapat Muhammad ni aku nak pukul, kalau aku dapat Muhammad ni aku nak cincang, macam-macam, tapi tak pernah buat. Umar adalah orang yang dia nak walk the talk, dia nak buat kerja. Maka sinar hidayah mula-mula masuk dalam hati Saidina Umar ketika satu malam dia pi sengap-sengap nak bunuh Rasulullah. Ketika Nabi sedang semayang, dia main daripada belakang, dia dengar Nabi duduk semayang. Ketika itu Nabi sedang baca surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Maka Umar duduk belakang, dia dengar. Hati dia jadi lunak. Sebab Saidina Umar ni selain dia seorang gangster yang power, yang degeruni, businessman yang hebat, dia juga seorang ahli bahasa yang masyhur, ahli bahasa yang alim. Dia alim bahasa, dia pandai ilmu bahasa. Seorang tak boleh tipu dah. Sastra, hyperbola, metafora, simile, sinkof, simofologi, semua ni orang tak boleh mohong dia tahu. Maka bila dia dengar bacaan Rasulullah surah Al-Haqqah, Mal-Haqqah ni, bila Nabi dia baca, maka Saidina Umar jadi layan, sedap. Padahal niat dia tu nak pergi bunuh Rasulullah. Dia duduk belakang, Nabi tak perasan dia. Dan dia mula terdetik di hati dia, ini mesti kata Muhammad ini mesti seorang tukang syair. Dan apa yang dia baca ni mesti syair yang hebat, yang orang Arab tak boleh mampu buat ni. Masa tu dia fikir syair. Sampai ke ayat 40 plus mana, kalau saya tak silap 40, 41 macam tu. Dalam surah Al-Haqqah, bermaksud panjang tu. Dia galik punya lama tu. Nabi kata apa? Wa ma huwa biqaulin syair. Ini bukannya syair. Nabi duk baca semayang, dia duduk belakang. Dia kata hati ni mesti syair punya. Nabi sambung, ini bukan syair. Dia dengar, macam mana Muhammad ni boleh tahu, padahal dia duduk jauh. Maka dia kata kalau bukan syair, mesti Muhammad ini tok bomong ataupun tukang tilik. Tukang tilik ni bahasa Arab kata kahin. Kalau bukan syair, dia boleh tahu apa yang aku kata. Ni Saidina Umar sebutlah hati ni. Aku terdetik dalam hati. Dia duduk baca depan tu, macam mana dia boleh tahu? Ni mesti dia ni ahli sihir ataupun tukang tilik. Ayat tu sambung tuan-tuan, surah Al-Haqqah, tuan-tuan boleh tengok sampai hari ni. Sambungan dia kata apa?